Unggul, buletin waktu perdana terawal. Padat informasi 50 minit menemani anda. Segalanya menanti anda seketika nanti. Bersama saya Ahmad Farzanal Abidin. Dan saya Nisahir, paparan utama malam ini. Kenderaan NGV dilarang berada di atas jalan raya mulai Julai tahun depan. Juga pencuri kabel tidak peduli perbuatannya ditegur serta dirakam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua kenderaan yang menggunakan gas asli mampat NGV tidak lagi dibenarkan untuk berada di atas jalan raya di negara ini bermula 1 Julai tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata keputusan itu dibuat atas beberapa faktor termasuk isu keselamatan. Menurut beliau, bekalan runcit NGV akan ditamatkan secara berperingkat dalam pasaran negara. Tangki NGV dikatakan mempunyai had penggunaan selamat dalam tempoh 15 tahun dan jika tidak diganti, ia tidak selamat. Selain boleh gagal berfungsi pada bila-bila masa hingga boleh mendatangkan kecederaan, kematian serta kerosakan harta benda. Kebanyakan kenderaan-kenderaan NGV ini sudah mencatat ataupun menghampiri usia akhir hayat 15 tahun. Apa yang kita bimbang, tangki silinder mereka telah melebihi 15 tahun. Dan kebanyakan taksi-taksi ini adalah taksi-taksi yang lama yang menggunakan NGV. Jadi sekiranya tidak ada peralihan ini untuk meminta mereka menukar gas silinder tersebut adalah satu beban yang tinggi. Menurut Anthony Loke, alat ganti NGV terutamanya tangki tulen amat sukar diperolehi di pasaran tempatan. Berdasarkan pemerhatian dan maklum balas diterima pihaknya, terdapat pemilik kenderaan menggunakan alat ganti daripada tangki yang tidak diiktiraf termasuk menggunakan tangki gas LPG dan ia akan mendatangkan risiko keselamatan kepada pengguna kenderaan terbabit. Okey. Susulan penamatan NGV serta larangan penggunaannya mulai 1 Julai 2025, kerajaan memperkenalkan program bantuan peralihan bagi membantu pengguna NGV berdaftar. Program peralihan itu terdiri daripada 3 pilihan. Ia dikhususkan untuk kumpulan sasar membabitkan pemandu teksi, pemilik kenderaan NGV dan dui bahan api. Kos untuk menukar balik menggunakan petrol ditanggung oleh pihak Petronas. Dan on top of that, mereka diberikan satu voucher RM3,000 untuk mereka beralih menggunakan minyak. Jadi untuk pemandu-pemandu taksi, dia tak ada kos tambahan. Pembayaran secara one-off juga diberikan kepada pemilik berdasarkan nilai semasa kenderaan. Ketika ini, terdapat 44,383 kenderaan berdaftar dengan NGV di Malaysia. Sudah ditegur dan perbuatan dirakam, namun tidak diendahkan. Itu situasi yang berlaku ketika sekumpulan lelaki dikesan sedang mencuri kabel telekomunikasi di sebuah taman perumahan di Temeloh, Pahang. Perbuatan suspek itu tular di media sosial selepas kegiatan jenayah berkenaan dirakam seorang penduduk. You curi You mau curi Mari, I gambar you sekarang semua. I upload atas Facebook semua. Apa muka ni semua orang ni? Kes kecurian kabel ini dipercayai berlaku di hadapan sebuah rumah di Taman Keramat Mentakap kira-kira jam 2.45 pagi kemarin. 7 lelaki menggunakan 2 kenderaan tidak menghiraukan kegiatan mereka dirakam. Seorang daripada mereka turut membaling botol minuman ke arah penduduk yang merakam dan memarahi suspek. Polis mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian daripada syarikat telekomunikasi dan saksi. Siasatan awal mendapati kenderaan MPV dan SUV dinaiki suspek itu menggunakan nombor pendaftaran palsu. Seorang ahli perniagaan dan 2 lelaki warga Vietnam dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan menculik seorang ahli perniagaan bulan lalu. Seorang daripada tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Manakala 2 warga Vietnam itu tidak membuat sebarang pengakuan kerana tidak memahami pertuduhan yang dibacakan dalam bahasa Melayu.
Chong Shi Ming didakwa bersama Luang Van Tong dan Tran Van Chong serta seorang lagi suspek yang masih bebas menculik mangsa bagi tujuan menuntut wang tebusan. Mahkamah membenarkan Shi Ming diikat jamin RM50,000. Tertuduh turut diperintah menyerahkan pasport kepada mahkamah dan dilarang mengganggu mangsa dan saksi. Dua lagi tertuduh tidak dibenar diikat jamin dan mahkamah menetapkan 17 November depan sebagai tarikh untuk sebutan semula kes. 19 Oktober lalu, media melaporkan polis melakukan siasatan terhadap dakwaan seorang ahli perniagaan diculik di luar rumahnya. Mangsa yang berusia 59 tahun itu didakwa diculik oleh suspek kira-kira jam 5 pagi pada 13 Oktober lalu ketika menunggu perkhidmatan e-hailing untuk ke lapangan terbang kerana akan berlepas ke luar negara atas urusan perniagaan. Baiklah, jangan ke mana-mana lagi, informasi menanti anda seketika nanti. Beruang berguling kesakitan dipercayai dilanggar kenderaan. Menjadi yang pertama dalam waktu perdana. Informasi terkini, padat, sahih dan relevan. Laporan jenayah dan isu semasa. Kami turun padang meninjau. Inspirasi anda kami potretkan. Seni hiburan tanah air dan antarabangsa. Segalanya dalam Buletin TV9. Dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sesungguhnya telah berkata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, aku ingin menciptakan di muka bumi ini pengurus ataupun khalifah yang akan mengatur dan menyusun muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan dialog itu besar, perbincangannya mendalam, sehinggalah ketika itu Nabi Adam alaihissalam merupakan khalifah yang pertama ataupun khalifah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Cumanya bila sebut dalam kehidupan insan, kehidupan manusia, yang berkuasa itu adalah daripada kalangan lelaki. Barulah diikuti dengan wanita. Bertemu kembali. 6 rakyat Malaysia termasuk seorang penyanyi DK moden yang diberkas dalam serbuan di Golok, Thailand Jumaat lalu akan ditahan sehingga 3 bulan atau 84 hari. Perintah tahanan itu dibenarkan Mahkamah Wilayah Naratiwat bagi membolehkan siasatan polis diteruskan. Terdahulu, kesemua suspek meninggalkan Balai Polis Sungai Golok jam 10.30 pagi waktu Thailand menaiki trak polis. Kira-kira 50 ahli keluarga dan rakan-rakan mereka didapati menunggu di Balai Polis berkenaan sejak jam 9 pagi. Turut hadir peminat penyanyi DK moden itu dari Malaysia dan Thailand. Menurut jurucakap mahkamah, dengan keputusan yang dibuat tengah hari tadi itu, ke-6 suspek kekal dalam tahanan mahkamah hingga jam 4 petang waktu Thailand. Mereka kemudiannya dihantar ke penjara Naratiwat untuk penahanan lanjut. Jelasnya, sepanjang tempoh 84 hari itu, pegawai penyiasat boleh menyoal siasat kesemua suspek berusia 25 hingga 32 tahun itu setiap 12 hari. Keluarga suspek juga boleh memohon agar mereka dibebaskan dengan jaminan, namun jumlah dan kebenarannya akan ditentukan oleh mahkamah. Di bawah undang-undang Thailand, mereka didapati memiliki 6,000 pil kuda, boleh dihukum penjara antara 10 hingga 15 tahun dan denda lebih RM25,000. 15 Januari tahun depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa atas pertuduhan menghasut di Felda Perasu Gua Musang Ogos lalu.
Hakim Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Syukri menetapkan tarikh berkenaan selepas peguam mewakili Tan Sri Muhyiddin memohon kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kota Baru. Peguam mewakili Tan Sri Muhyiddin, Amir Hamzah Arsyad berkata pihaknya memohon kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi kerana ia membabitkan undang-undang yang penting termasuk isu pelantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong. Mahkamah Session katanya tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan. Tan Sri Muhyiddin diwakili 6 peguam diketuai Amir Hamzah, manakala 5 timbalan pendawa raya diketuai Azlina Rasdi bagi pihak pendawaan. Ogos lalu, Tan Sri Muhyiddin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Gua Musang atas dakwaan mengeluarkan perkataan menghasut di Felda Perasu. Beliau memohon untuk dibicarakan. Seorang juru iring kepada orang kenamaan didenda RM1,000 di Mahkamah Magistrate kerana sengaja menyebabkan kecederaan ke atas pemandu e-hailing OKU Mei lalu. Hukuman itu dijatuhkan kepada tertuduh Lance Corporal Taufik Ismail yang mengaku bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Farah Nabiah Muhammad Dan. Tertuduh didakwa menyebabkan kecederaan ke atas Ong In Kiong, 47 tahun, di lobi sebuah hotel di Ibu Negara pada 28 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara setahun, denda maksimum RM2,000 jika sabit kesalahan. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dikenakan hukuman penjara 20 hari sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Media sebelum ini melaporkan seorang pemandu OKU mendakwa dipukul seorang pengiring keselamatan bagi rombongan kenamaan. Pemandu itu mendakwa ditumbuk di bahagian muka ketika diminta untuk mengalihkan kenderaannya. Mangsa kemudian membuat laporan polis namun menarik semula kenyataannya. Sebuah kereta jatuh ke dalam tebing dalam satu kejadian tanah runtuh di Ampang Jaya, Selangor. Kejadian berlaku di Jalan Maju 1 Pala 4, Lembah Maju, Padan Indah awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, SCP Muhammad Azam Ismail dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima maklumat kejadian itu pada jam 4.35 pagi. Menurutnya, polis, bomba dan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ dikejarkan ke tempat kejadian. Siasatan awal mendapati lokasi kejadian adalah tempat letak kenderaan awam bersebelahan sebuah longkang besar. Sebuah kereta yang diletakkan di kawasan parkir itu terjatuh ke dalam runtuhan tebing. Sementara itu, Komander Operasi Bomba Muhammad Zalwi Ghazali berkata 6 anggota bersama sebuah jentera dikejarkan ke lokasi. Bagaimanapun, kejadian tidak membabitkan mangsa atau kemalangan jiwa. Anak anugerah Allah, namun pengabaian kanak-kanak kian membara. Melalui portal Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, antara pengabaian termasuklah dalam bentuk fizikal dan perbuatan, pendidikan, psikologi atau emosi, tidak menyediakan pemakanan sihat serta tempat perlindungan. Pengabaian ini adalah layanan buruk diberikan oleh ibu bapa atau penjaga, sama ada dengan sengaja atau kecuaian luar biasa yang menyebabkan anak mengalami penderitaan yang boleh dielak. Ini adalah antara pengabaian kanak-kanak yang selalu dilaporkan berlaku di dalam negara. Pembuangan bayi, kanak-kanak ditinggalkan dalam kenderaan, membiarkan anak tidak memakai topi keledar ketika menaiki motosikal. Kanak-kanak juga boleh dianggap terabai melalui pertengkaran ibu bapa, penderaan dan cuai sehingga berlaku kematian. Mana-mana individu, ibu bapa atau penjaga yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Sekiranya terbukti bersalah, mereka boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda RM50,000 atau kedua-duanya. Sayangilah kanak-kanak kerana mereka mencorak masa depan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Buletin TV9. Kembali China, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hadir ke Ibu Pejabat Syarikat Fashion Tempatan Fashion Valley Sdn Bhd yang dikaitkan dengan kerugian pelaburan Dana Khazanah Nasional dan Permodalan Nasional Berhad PNB berjumlah lebih RM43 juta. Perkara itu disahkan Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi tadi.
Menurut Tan Sri Azam, SPRM turut hadir ke Kementerian Kewangan, Khazanah dan PNB dan telah mengambil beberapa dokumen di 4 lokasi berkenaan. Jelas beliau, pihak SPRM mendapat kerjasama baik. Dokumen yang diambil dikatakan akan dikaji oleh pegawainya. Ketika ditanya sama ada telah memanggil atau tidak pengasas syarikat fashion tempatan itu untuk membantu siasatan, kata Tan Sri Azam siasatan baru bermula dan pihaknya perlu diberi masa. 28 Oktober lalu, Kementerian Kewangan mendedahkan nilai saham Khazanah dan PNB dalam syarikat itu menurun hampir 44 juta ringgit selepas perniagaan itu dijual kepada syarikat Bumiputra NXBT Partners pada 2023. Seekor beruang dirakam berguling di atas jalan raya dipercayai dalam kesakitan akibat dilanggar kenderaan. Video menyayak hati itu tular di media sosial selepas dirakam kamera papan pemuka dashboard milik seorang pengguna jalan raya. Kejadian ini dipercayai berlaku semalam di kilometer 422 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 arah Terengganu menghala ke Kuantan. Video berdurasi 59 saat ini mendapat perhatian netizen selepas dikongsikan seorang pemilik akaun Facebook media sosial yang dikenali sebagai Khairul Nizam. Menurut pemilik akaun Facebook itu, dia antara individu terawal yang sempat merakam keadaan beruang ini. Menurutnya lagi, semua kenderaan terpaksa berhenti secara mengejut untuk mengelak daripada merempuh haiwan terbabit. Pada awalnya, dia menyangka penunggang motosikal terbabit kemalangan berikutan saiz beruang itu agak besar sebelum bertindak menghubungi pihak pengurusan Lebuh Raya untuk meminta bantuan. Sementara itu, Pengarah Perilitan Terengganu, Lu Kian Siong berkata pihaknya telah menghantar 6 anggotanya ke tempat kejadian. Namun, selepas anggotanya tiba, beruang berkenaan sudah tiada di lokasi berkenaan. Kita terus dengan perkembangan cuaca esok. Kebanyakan negeri di semenanjung tanah air bakal ditemani ribut petir sabung-menyabung pada waktu pagi. Disusuli hujan di beberapa negeri pada waktu petang hingga malamnya. Untuk makluman ramalan cuaca bagi keseluruhan negeri esok, saksikan infografik yang disediakan. Selesai perkembangan cuaca, laporan sukan seketika nanti. Sabah FC mula menjarakkan diri di tangga ketiga Liga Super selepas merakam kemenangan selesa 4-1 ke atas Kelantan Darul Naim KDN. Sabah FC menepati sasaran untuk mengutip 3 mata lagi selepas membelasah Kelantan Darul Naim KDN FC 4-1 dalam aksi di Stadium Likas. Tuan rumah berjaya mendapat jaringan pertama menerusi penyerangnya João Pedro minit ke-17. Penyudah Fazrul Amir kembali menyemarakkan perjuangan barisan Kijang Merah dengan jaringan penyamaan 10 minit berselang. Namun kelegaan itu hanya bertahan seketika apabila Farhan Roslan kembali meletakkan sang badak di depan minit ke-28. Anak buah Dato' Ong Kim Swee ceria menutup babak pertama 3-1. Hasil jaringan
dengan kedua peribadi Pedro sejurus sebelum rehat. Pelawat melepaskan gol keempat minit ke-60 dan dilakukan Gabriel Perez. Kemenangan ke-8 dan ke-4 berturut-turut itu memberikan Sabah FC mata ke-26 di posisi ketiga, manakala kekalahan ketiga dalam 5 aksi terakhir KDN mengekalkan mereka di kedudukan kedua tercorot dengan 7 mata selepas 14 perlawanan. Amarah penduduk Valencia meluap-luap, pasangan diraja dimaki dan dilempar lumpur. Pencemaran sungai dan udara di India. Sungai Yamuna iaitu laluan air suci bagi penganut Hindu terus dibelenggu masalah pencemaran apabila buih toksik yang terhasil kelihatan terapung di permukaan sungai itu pada hari ini. Rakaman drone menunjukkan sungai yang mengalir melalui New Delhi diselubungi buih tebal seperti dihasilkan oleh bahan pencuci menjelang perayaan agama Hindu Chhat Puja di mana ribuan penganutnya bersedia untuk berenang di sungai suci itu. Pakar mengatakan bahawa pengaliran efluent, kumbahan yang tidak dirawat dan bahan kimia adalah punca utama pencemaran sungai tersebut. Difahamkan kota New Delhi menghasilkan 3.6 bilion liter kumbahan setiap hari. Namun disebabkan pengurusan kumbahan yang lemah, kurang daripada separuh dirawat dengan berkesan. Baki sisa kumbahan yang tidak dirawat dibuang ke Sungai Yamuna. Sementara itu, penduduk di New Delhi dan Mumbai turut mengadu mengalami masalah pernafasan pada hari ini di tengah-tengah kemerosotan kualiti udara akibat peningkatan pencemaran. Kualiti udara yang diselubungi jerebu di New Delhi berlegar antara kategori teruk dan sangat teruk. Malah kualiti udara di Mumbai juga dikategorikan antara teruk hingga sederhana kerana lapisan tebal asap menyelubungi bangunan dan jalanan di ibu kota keuangan itu. Mulai Oktober setiap tahun, kualiti udara bertambah buruk apabila asap daripada pembakaran sisa ladang, asap kenderaan serta asap pembakaran mercun menyelubungi ruang udara di ibu kota. Akibat berang susulan terkesan banjir yang telah meragut lebih 210 nyawa, penduduk tempatan tidak dapat mengawal kemarahan apabila bertindak melempar lumpur serta memaki Hamun Raja Filipi ke-6, Ratu Letizia Ortiz Roca Solano dan Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez. Dalam kejadian semalam, balingan lumpur dilihat terkena muka serta pakaian raja dan ratu ketika pasangan diraja berkenaan cuba menenangkan kumpulan penduduk yang berang termasuk berhubung isu kelewatan tindak balas terhadap bencana besar itu. Dalam kejadian itu, raja bersama Ratu Sepanyol melawat pusat krisis dikawal ketat pengawal keselamatan sambil laungan kemarahan penduduk bergema sekitar Paiporta. Bagaimanapun, Raja Filipi ke-6 kemudian bertitah Sepanyol perlu memahami kemarahan dan kekecewaan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, sebahagian besar kemarahan penduduk dilihat menjurus kepada Sanchez dan Ketua Kerajaan Wilayah Valencia. Cermin belakang kereta Sanchez pecah lantas beliau dan ahli politik tempatan beredar. Pemimpin sosialis simpati terhadap mangsa tetapi mengetuk semua bentuk keganasan. Semalam, agensi meteorologi Sepanyol mengeluarkan amaran merah untuk ribut baru di wilayah Valencia sebelum hujan lebat mula melanda pada waktu malam. Polis turut menggunakan pembesar suara bagi menggesa penduduk Valencia terus berlindung di dalam rumah. Walaupun tahap amaran itu kemudian diturunkan, sekolah di Valencia kekal ditutup hari ini. Pertempungan naik Presiden Kamala Harris dari Parti Demokrat dan bekas Presiden penuh kontroversi Donald Trump yang disandarkan oleh Parti Republikan dilihat sangat sengit dengan kekuatan sokongan masing-masing dari kumpulan pengundi berbeza. Esok lebih 186 juta rakyat Amerika Syarikat yang layak akan mengundi untuk memilih Presiden baru bagi tempoh 5 tahun akan datang. Yang pasti, siapa yang dipilih nanti bukan sahaja akan menentukan dasar domestik tetapi yang paling penting kedudukan Amerika Syarikat dalam konflik dan hubungan diplomatik di Asia Barat yang rumit. Ikuti laporan Haniza Hanafiah dan Ahmad Bar Zainal Abidin. Persaingan antara Kamala Harris dan Donald Trump dilihat semakin sengit dengan jurang undi tipis antara 1 dan 3%. Wujud kekecohan dalam kempen kali ini dengan beberapa isu termasuk tindakan Joe Biden yang menarik diri kerana bimbang usianya yang mencecah 81 tahun dan memberi laluan kepada Harris. Manakala Trump pula terselamat daripada 2 kali cuban bunuh ke atas dirinya termasuk ketika berkempen di Pennsylvania.
Tinjauan yang diadakan 2 hari sebelum debat kedua-dua calon menunjukkan Trump masih mendapat sokongan kira-kira separuh pengundi meskipun berstatus penjenayah telah didapati bersalah atas puluhan tuduhan di mahkamah. Harris menunjukkan kelebihan dari kalangan pengundi muda, wanita dan golongan minoriti, manakala Trump cenderung mendapat sokongan kukuh pengundi berusia dan mereka yang memberi perhatian lebih kepada isu ekonomi dan keselamatan sempadan. Keputusan pilihan raya ini akan mempengaruhi dasar luar Amerika Syarikat, terutamanya membabitkan isu Asia Barat dengan tumpuan semestinya pergolakan di Gaza dan Lebanon serta hubungannya dengan Tehran. As I have said, I will always ensure Israel has the ability to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist militias. My commitment to the security of Israel is unwavering. If I do win, Israel will be safe and secure, and we will stop the toxic poison of anti-Semitism from spreading all over America and all over the world. We'll get it stopped. But if I don't win, I believe Israel will be eradicated, and you can't let that happen. Sekiranya pendekatan calon-calon presiden, sentimen dan juga presiden yang baru memilih jalan yang diplomasi, sudah tentunya dasar-dasar luar akan lebih kita akan nampak terbentuk melalui situasi yang lebih stabil. Sama ada presiden daripada Demokrat atau Republikan, mereka selalunya senada dalam isu-isu yang menyentuh kepentingan negara itu sebagai paksi hegemoni kuasa dunia dan perkara yang mengancam kekuatan negara itu. Yang berbeza hanyalah nuansa dan pendekatan presidennya. Laporan Hanizah Hanafiah dan Ahmad Bar Zainal Abidin untuk Buletin TV9. Pihak berkuasa Indonesia meningkatkan status aktiviti gunung berapi Liwatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur daripada tahap 3 ke tahap 4 atau awas. Ia ekoran letusan pada Ahad yang mengakibatkan 10 kematian setakat ini. Jurucakap Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, BNPB Abdul Muhari berkata, 9 mangsa berjaya dikeluarkan manakala seorang individu masih terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Mangsa menurutnya ditemukan dalam radius 4 km dari gunung berapi itu yang melebihi jarak selamat 3 km yang disyorkan sebelum ini di bawah tahap amaran 3. Abdul Muhari berkata peningkatan aktiviti gunung berapi malam tadi yang dirakam dalam laporan visual dan video amatur yang dihantar kepada BNPB menunjukkan batuan pijar mewujudkan lubang besar dan menyebabkan kebakaran di beberapa kawasan mendorong pengembangan jarak selamat. Beliau turut memaklumkan bahawa satu lapangan terbang di Maumere kini ditutup berdasarkan maklumat awal dan BNPB akan berkoordinasi dengan Kementerian Pengangkutan untuk maklumat terkini mengenai penutupan itu. Letusan pada Ahad berlaku kira-kira 11.57 malam waktu Indonesia Tengah dan sehingga pagi tadi letusan berintensiti rendah masih berterusan. Lima mayat migran ditemui terapung di permukaan laut manakala 97 lagi berjaya diselamatkan selepas salah satu daripada 2 bot yang dinaiki bocor di sekitar Pulau Canary. Media tempatan melaporkan lebih 1,500 migran turut diselamatkan sepanjang hujung minggu ini. Mereka melarikan diri dari Afrika Barat akibat kemiskinan dan politik negara yang tidak stabil. Kebanyakan rumah di Oklahoma, Amerika Syarikat musnah selepas dibadai beberapa kejadian puting beliung semalam. Fenomena itu menjejaskan bumbung rumah dan menerbangkan serpihan ke sekitar kawasan perumahan terbabit. Sekurang-kurangnya 5 cedera dalam satu serangan bom berpandu Rusia ke atas sebuah pasaraya di Kharkiv, Ukraine. Datuk Bandar Ihro Terekov berkata pasaraya itu terletak berhampiran kawasan kediaman dan serangan sebelumnya telah melanda kawasan hutan di bandar itu. 3 angkasawan yang menaiki kapal angkasa Shenzhou 18 milik China selamat kembali ke bumi selepas selesai misi penyelidikan mereka di stesen angkasa Tiangong selama 6 bulan. Mereka memegang rekod tempoh terpanjang bagi angkasawan China berada di orbit. Pelakon Diana Daniel sekali lagi memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya Farid Kamil di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pagi tadi. Alasan Diana tiada persefahaman dan berlaku perbalahan, perpanjangan atau syikak.
Peguam yang mewakili Diana, Datuk Akberdin Abdul Kadir berkata permohonan cerai oleh Diana terhadap Farid Kamil Zahari dibuat mengikut Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Diana atau nama sebenarnya Diana Daniel Danny Bison, 33 tahun dan Farid 43 tahun bercerai pertama kali pada Ogos tahun lalu dan rujuk semula sebulan kemudian. Siang tadi Diana turut memfailkan permohonan rujuk susulan penceraian pertama kali mereka. Datuk Akberdin berkata permohonan rujuk itu perlu dibuat sebagai bukti mereka bersama semula sebagai suami isteri. Mahkamah menetapkan sebutan kes bagi dua permohonan itu pada 20 November ini. Farid dan Diana mendirikan rumah tangga pada November 2012. Pasangan selebriti berkenaan dikurniakan dua cahaya mata iaitu Muhammad berusia 11 tahun dan Nur Aurora 9 tahun. Kisah epik pelayaran hamba Melayu Eric di Melaka yang mengelilingi dunia diangkat dalam teater pelayaran Panglima Awang. Naskah yang diadaptasi daripada novel Panglima Awang karya Harun Aminur Rashid dan diolah semula oleh Profesor Datuk Wan Hashim Wan Teh itu mendapat sambutan ramai daripada semua lapisan masyarakat. Perinciannya kami paparkan dalam segmen seni dan hiburan. Mengambil aura kejayaan filem Mat Kilau yang mencipta fenomena pementasan teater salah seorang wira tidak ditendak iaitu Panglima Awang, satu-satunya orang Melayu yang berlayar ke seluruh dunia direalisasikan. Menurut pengarah karya ini, teater berkenaan yang berlatar belakangkan zaman kejatuhan Melaka di tangan Portugis pada tahun 1511 juga merupakan cara bagi menyemarakkan semangat dan cintakan sejarah dalam sanubari rakyat Malaysia. Sebelum ini dipentaskan bangsawan Panglima Awang, tapi perjalanan cerita tu agak berbeza sedikitlah. Cuma kali ini kita lebih details. Namun seperti mana kalau kita nak pentaskan the whole story daripada dia berlayar sehingga pulang kembali ke Melaka, dia mengambil masa 10 tahun. Jadi kami terpaksa satu cabaran macam mana nak mengasingkan, nak memplot-plotkan situasi itu agar penonton dapat faham perjalanan pelayaran itu. Berkisahkan tentang Panglima Awang bersama rakan-rakan melancarkan pemberontakan gerila demi mempertahankan tanah air daripada penjajah. Perjuangan berkenaan membawa kepada detik hitam apabila beliau ditangkap dan dibawa ke Portugal. Melakukan watak utama sebagai Panglima Awang, Muhammad Hussein akui ianya agak sukar kerana dia perlu bijak memainkan emosi dan melontarkan pelbagai jenis nada dalam teater berdurasi 2 jam 30 minit ini. Nak membezakan watak daripada apabila dia duduk di kepulauan Asia di sebelah timur sampai dibawa ke barat, ke Euro. Jadi perjalanan watak tu dia akan bertukar. Antara yang turut membarisi naskah ini adalah Anwar Pisang, Ain Sufia serta Ika Angah LJ. Sebab saya bawa watak orang tua dan juga watak luar negara, Portugis kan. Dan walaupun dia cakap bahasa Melayu, tapi dia punya budaya, cara hidup, cara pergerakan dia adalah orang putih. Kan orang putih tak adalah makan pakai tangan, dia punya gesture badan, gerak, macam itulah. Mengulas mengenai penerbitan teater berkisah kepahlawan Melayu di masa akan datang, penerbitnya berkongsi akan membawa lebih banyak kisah sejarah Melayu ke pentas teater. Itulah yang saya cuba usahakan. Kerana saya lihat sekarang generasi yang ada sekarang ni banyak dah tidak mengenal tentang tokoh-tokoh sejarah kita yang tidak didendang. Contoh macam Panglima Awang ni kan, kita tahu Hang Tuah tu dah terlalu common, Han Jebat, tapi macam Panglima Awang, Pawang Nong, ini semua adalah tokoh-tokoh yang hebat yang belum pernah didendang atau dipentaskan lagi. InsyaAllah saya berkeinginan untuk menerbitkan pementasan Pawang Nong. Teater berkenaan dipentaskan pada 2 dan 3 November lalu di Ibu Negara. Buletin TV 9 berakhir di sini. Terima kasih terus setia bersama kami. Kerana anda, kami unggul sebagai siaran berita waktu perdana terawal. Baiklah, visual pameran seni ukiran 200,000 labu di China menutup tirai Buletin TV 9 malam ini. Saya Ahmad Bar Zainal Abidin. Dan saya Nisa Hir. Assalamualaikum dan salam hormat.